Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, hari ini kita akan masuk pada tajuk baru, iaitu mari bersyukur. Mari bersyukur. Okey. Sebelum itu kita lihat apa itu pengertian syukur. Selalu kita dengar apabila kita mengucapkan terima kasih, di dalam bahasa Arab kita akan sebut syukran. Syukran itu terima kasih. Jadi syukur adalah berterima kasih. Okey, pengertian sebenar dia cuba lihat pada buku teks muka surat 134 ni. Okey, dia kata pengertian syukur: berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Itu pengertian syukur. Berterima kasih kepada Allah. Macam mana nak berterima kasih dengan Allah? Dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi kita guna nikmat Allah ni bertepatan dengan kehendak Allah sebagaimana yang Allah suruh. Kita guna tangan dengan kita guna tangan untuk menunaikan perintah Allah, membuat kebaikan dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita lihat pula konsep syukur. Konsep syukur ni yang pertama, mengungkapkan pujian kepada Allah melalui lidah. Lidah kita menyebut terima kasih kepada Allah tu kita sebut dengan pujian kepada Allah. Apa dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mulut kita ni sentiasa memuji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui nikmat Allah dengan hati. Mengakui nikmat Allah dengan hati. Bukan setakat di mulut, tetapi hati kita kena mengakui nikmat Allah itu. Hati kita ni berkata-kata bahawasanya nikmat yang kita ada ini adalah daripada Allah. Kita ulang semula. Yang pertama, mengungkap dengan lidah. Yang kedua, mengakui dalam hati. Yang ketiga, menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendaknya. Jadi bukan setakat dengan lidah, bukan setakat dalam hati, tetapi perbuatan kita tu mestilah kita gunakan nikmat yang Allah beri tu untuk melakukan perintah Allah. Itu konsep syukur. Selagi mana kita tidak ada tiga perkara ni, kita masih lagi belum bersyukur. Contohnya, kita hanya mengungkapkan dengan lidah je. Mulut kita je sebut Alhamdulillah, tetapi hati kita tidak, perbuatan kita tidak begitu. Perbuatan kita ni selalu membuat perkara yang tidak baik contohnya. Itu belum lagi dikategorikan dalam kategori orang yang bersyukur. Cukup tiga perkara ni, barulah dikira orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita lihat pada muka surat yang seterusnya 135. Dalil naqli. Okey, dalil naqli. Dalil ni adalah bukti. Bukti. Kalau ditanya kita apa bukti Allah suruh kita bersyukur, ini buktinya. Itu pada ayat muka surat ayat surah Ibrahim ayat yang ke-14. Apa ayat itu?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maksudnya, ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Jadi Allah sendiri yang beritahu di dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur, maksudnya Allah kata sekiranya kita bersyukur kepada Dia, Dia akan tambahkan lagi nikmat Dia kepada kita. Makin kita bersyukur, makin Allah tambah nikmat. Tapi apabila kita kufur ni tidak bersyukurlah. Kalau kita tidak bersyukur, Allah kata inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Allah bagi peringatan pada orang yang tidak bersyukur. Bersiap sedialah dengan azab Allah sekiranya kamu tidak bersyukur. Seterusnya kita lihat pada muka surat 136. Okey, cara bersyukur. Cara bersyukur ni ada 3 kategori. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia, bersyukur kepada alam sekitar. Ada juga bersyukur dengan manusia? Ya, ada. Ada juga bersyukur kepada alam sekitar? Ya, ada. Tanda kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara kita bersyukur juga kepada manusia, kita bersyukur juga kepada alam sekitar. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Okey, cuba kita lihat. Kalau semata-mata bersyukur kepada Allah, okey, yang pertama solat fardu. Maksudnya apabila kita tunaikan solat, kita tunaikan perintah Allah, yang lain, samalah yang lain, itu termasuk dalam kategori kita ni orang yang bersyukur. Ya? Kita berterima kasih kepada Allah kerana Allah menjadikan kita, kerana memberikan nikmat kepada kita, jadi kita dirikan perintah Allah iaitu solat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tanda kita bersyukur kepada Allah, kita baca Al-Quran. Yang ketiga, qanaah dalam kehidupan. Qanaah ni apa dia? Qanaah ni ialah kita, kat bawah tu ada, tengok. Sikap berpada-pada, berpuas hati dengan apa yang ada. Maksudnya kita berpada-pada, kita buat sesuatu tu berpada-pada, tidak berlebih-lebihan. Contohnya makan, kita makan tu berpada-pada, tidak boleh makan terlalu kenyang. Dan kita berpuas hati dengan apa yang ada. Maksudnya apa dia? Contohnya, kita dilahirkan tidak sempurna, contohnya tidak sempurna, cacat, contohlah. Jadi kita berpuas hati kepada Allah. Maksudnya kita tidak komplain, kita tidak protes. Kenapa Allah bagi aku macam ni? Kenapa bagi macam ni? Kenapa aku miskin? Itu antara sikap orang yang tidak bersyukur. Manakala sikap orang bersyukur, dia akan berterima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah, walaupun aku begini, nikmat-Mu masih banyak kepada aku, yang lain masih banyak kepada aku. Itu antara qanaah. Yang seterusnya, bersyukur kepada Allah, selalu menyebut Alhamdulillah. Yang ni biasalah yang kita boleh nampak pada zahir, sentiasa menyebut Alhamdulillah. Okay, cuba kita lihat macam mana cara bersyukur kepada manusia. Yang pertama, selalu bersedekah.
kita sebenarnya bukan bersyukur kepada manusia, kita bersyukur kepada Allah tetapi melalui manusia. Contohnya sedekah. Kita nak bersyukur kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada Allah, kita pun beri sedekah kepada manusia. Kita beri sedekah, bagi duit orang yang ditimpa kesusahan. Itu cara kita bersyukur melalui manusia. Kita bersyukur tetap kepada Allah tetapi melalui kebaikan yang kita lakukan kepada manusia. Yang kedua, menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Yang ketiga, menghindari perasaan dengki. Itu cara kita bersyukur. Kita elakkan daripada dengki sesama kita. Dan yang ketiga, membantu orang yang memerlukan. Okey, baik. Seterusnya, bersyukur kepada alam sekitar. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak membazir. Itu juga termasuk dalam bersyukur. Mengurangkan pencemaran. Dan yang terakhir, melakukan pemuliharaan. Tanam semula pokok. Itu di antara tanda kita bersyukur kepada Allah. Okey, baik, itu saja penerangan Ustaz pada minggu ini berkaitan dengan syukur, tajuk kita yang baru. Kemudian kita lihat pula pada latihan. Okey. Latihan pada buku aktiviti muka surat 128 lagi. Okey. Yang ni pengertian syukur. Syukur ialah pilih. Jawapan telah ada di bawah tu. Kemudian kita pilih, letakkan pada tempat kosong. Kepada tempat kosong dengan menggunakan tempat kosong Allah sesuai dengan tempat kosong. Okey. Kat mana kita nak cari ni? Ini konsep bersyukur. Pengertian syukur. Pengertian dengan konsep. Yang ni sama je. Cuba lihat pada muka surat yang kita baca tadi, 134. Ni. Pengertian syukur, konsep syukur. Okey. Awak semua lihat saja jawapan, boleh lihat pada situ. Kalau kamu boleh buat tanpa lihat, itu lagi baik. Tanpa lihat, sebab kita dah baca tadi. Kalau kamu boleh buat sendiri, itu lagi baik. Tapi kalau tidak boleh buat, boleh tengok balik pada buku teks muka surat 134 tadi. Seterusnya, latihan pada muka surat 129. Ini dalil nakli. Dalil nakli tadi kita dah baca pada muka surat 135 ni. Okey, sama juga. Lengkapkan ataupun isi tempat kosong dengan dalil nakli yang telah kita bacakan beserta dengan maksudnya. Dan satu lagi, muka surat 131. Muka surat 131. Okey, ni syukur kepada Allah, syukur kepada alam, syukur kepada manusia. Ini pun kita telah baca tadi. Pilih saja, jawapan dia telah ada ke atas. Cuma pilih, letak dekat tempat kosong. Yang ni ada pada muka surat 100 berapa tadi? 136. Okey. Yang ni. Pilih saja jawapan yang betul, kemudian isikan pada tempat kosong. Cuma pada muka surat 130 tak payah buat dulu. Buat 128, 129 dengan 131. Okey, itu saja pengajaran Ustaz pada kali ini. Mudah-mudahan awak dapat faham apa yang telah Ustaz sampaikan sebentar tadi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.